Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah tidak pernah berbohong bersama saya, ya Ustazah. Sunnah tidak pernah bohong lah. Cukuplah nak kenakan. Di sini kita sama-sama syukur alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain ya. Sesungguhnya dengan nama Allah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan limpah kurnia rahmatnya, kasih sayangnya, kita masih lagi ya diberi peluang nafas oleh Allah Ta'ala ya untuk menjadi hamba Allah yang baik, yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW sebaik-baik ikutan umat akhir zaman. Jadi untuk kita tidak makan masa, maaf ya kita lewat dalam masa 10 minit. Apa yang Ustazah nak ingatkan kepada kita semua ialah alangkah ya kalau manusia sekarang ni ya nak beritahu betapa pentingnya ya ilmu kesihatan pada manusia. Jadi di sinilah waktu keadaan Allah uji kita ni ya, di mana ilmu kesihatan ni ilmu yang amat penting sangat. Orang ya kalau dapat hidup dia, dapat hidup dengan kuatnya jasmani dia, kuatnya rohani, bukan sekadar jasmani saja, tapi rohani, hubungan dia dengan Allah dan juga Rasul ya. Sebab punca semua segala penyakit ini berpunca daripada rohani kita sendiri, hubungan kita dengan Allah ya, bagaimana keadaan kita sesama manusia dan sebagainya. Kerana ia berkait ya, sebab ilmu kesihatan ini kalian kalau cari jangan cari zahir saja. Apa yang kita kena cari ialah zahir dan batin kita. Maknanya baik dalam kita, hubungan kita dengan Allah. Sakit yang tahap kronik macam mana pun, dia akan menjadi semakin baik ya, bukan semakin memburuk. Jadi bila semakin memburuk ini, apabila kita mencari penawar, iaitu hanya sekadar zahir sahaja. Itu yang membuatkan manusia terus tertipu dan terus tertipu. Jadi ya, alangkah sengsaranya manusia ya yang hidup dia sakit-sakit ya, sekalipun dia kaya ya, dia pun ada pangkat dan lain-lain, walaupun dia hebat macam mana, seorang raja dan sebagainya ya, macam mana sekalipun, tetapi apabila mendapat ujian sakit ya, itulah ya yang manusia kena ruginya kita, sengsaranya kita ya. Di mana kesilapan yang perlu kita perbaiki, yang mana manusia ini kena ingat ya, mahkota termahal di dunia ini ialah kesihatan ya. Ada dalam hadis Rasulullah SAW ingatkan, mahkota termahal di dunia ialah kesihatan. Jadi kesihatan yang bagaimana? Ya, di saat ini manusia diuji keimanan, diuji keimanan ya. Takutnya manusia bila dengar wabak corona ni, semua dah jadi takut dah ya, jadi macam keadaan mana tak, kalau kita kata tak takutlah, mana takut ya, kalau tak takut tak adalah ya tiap hari orang viral yang benda-benda yang tak selesai-selesai lagi. Walaupun semalam kita dah cerita tentang sumat tu tidak ada dalam hadis Rasulullah SAW ya. Dan juga dalam masa yang sama ya, apa pula yang kata mimpi ni berkaitan dengan mimpi Rasulullah SAW tak kalau orang berpegang Rasulullah SAW mimpi ya benar, tetapi itu tidak boleh dijadikan dalil ya. Jadi kita kena berhati-hati ya, sebab kita boleh menceritakan kebaikan sumat ni, tapi kita tidak boleh ya benda yang bukan daripada hadis Rasulullah SAW, kita tak boleh ya mengatakan ini daripada Rasulullah SAW, sebab itu adalah fitnah yang besar. Jadi sementara Ustazah nak ingatkan kepada kita semua, jadi Ustazah nak serahkan pada Ustaz supaya Ustaz jelaskan balik betul-betul ni benda yang tak selesai ni, makin lama makin melampau sangat ni ya. Berani yang dalam diam-diam dia kata okey, air zam-zam, minyak zaitun, ini terselit, diselitkan pula konon-kononnya ya sumat ini termasuk daripada hadis Rasulullah SAW. Ini adalah rawatan sunnah. Jadi COVID-19 ni ada penawar sunnah daripada Rasulullah SAW. Jadi orang yang viral ya, tolong dengar betul-betul, ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan iman, ini berkaitan ya di saat kita diuji oleh Allah Ta'ala, waktu macam ni ya, pegangan kita biar betul. Jadi pegangan kita ni ya, jangan mudah tertipu benda yang kita tak tahu orang macam mana, siapa yang menyampaikan ya, sebar-sebar yang benda-benda macam ni. Jadi Ustazah serahkan pada Ustaz ya, supaya semua orang dapat faham ya sumat ini, bagaimana pegangan kita bila mereka mengatakan, dan kita berpegang teguh apa yang kita dengar ini daripada apa yang Ustaz akan sampai, iaitu YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, Ustaz Zaidi bin Hadi Tahirin. Dipersilakan Ustaz. Syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat malam, salam sejahtera. Mudah-mudahan semuanya sehat, ya, tetap ya dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ya berada dalam siri mengulang kaji fardu ain kita. Semalam kita baru habis membincangkan tentang ya konsep syahadah. Ya. Jadi ramai rupanya di luar sana yang agak keliru sedikit tentang syahadah, ya. Jadi kita telah bahaskan ya di sudut makna dan juga pengertian, ya, apa makna kalimatus syahadah yang kita sebutkan tu, ya. Dan kita pun dah tahu ya pembahagian syahadah ni, ya. Dia tidak boleh ya kita berpegang kepada satu sahaja, ya, umpamanya la ilaha illallah ataupun Muhammadur Rasulullah sahaja. Dia mestilah digabungkan kedua-duanya, antara ya syahadah la ilaha illallah dan juga Muhammadur Rasulullah. Itu kita dah kupas dan kita bincangkan panjang lebar. Dan ya syahadah itu bukan setakat itu sahaja. Di sana ada beberapa syurut, beberapa syarat ya untuk mengesahkan ya syahadah kita. Ya, bukan hanya sekadar ya dilafazkan begitu saja, ya, tetapi mesti ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya ya mesti diucapkan dengan lisan. Ya, semalam ya di dalam komentar ya ada orang ya sebut ya kalimah asyhadu tu ya, asyhadu tu bersaksi, digunakan logik ya, asyhadu tu bersaksi. Jadi kalau bersaksi tu ya biasanya ya benda tu dilihat ya, bukan ya disebut dengan perkataan. Jadi ini satu kekeliruan ya. Walaupun perkataan asyhadu tu ya, asyhadu tu ya disebut dalam bahasa Arab, kita je yang terjemahkan dengan bersaksi. Seolah-olah bersaksi tu oh kita melihat dengan mata. Sebab tu di antara syarat-syarat ya sahnya syahadah itu ialah mesti ya disebut dengan lisan. Ya, dengan lidah. Ya, maknanya ya untuk bersyahadah mesti sebut. Ya. Kalau tidak sebut maknanya tidak sah syaratnya. Ya, sebab tu kita jangan ya berbahas ya mengikut logik akal. Ya. Jadi kita balik semula kita mengaji, kita belajar ya dengan kitab. Jadi kat situ kita ya baru dapat memahami ya. Itu ada komentar semalam ya, saya cuba betulkan, itu pun panjang lebar nak betulkan ya. Kemudian di sana ada ya rukun-rukun dia. Ya, di sana ada perkara-perkara yang membatalkan syahadah ya, bukan sekali kita sebut syahadah ya, lepas tu benda tu kekal selama-lamanya ya, tanpa kita sedar ya benda syahadah ini boleh terbatal. Ya, itu pun kita telah bincangkan ya secara panjang lebar ya, dan alhamdulillah ya dengan pengertian syahadah ni ya semakin terbukalah kita ya, dan kita menyedari bahawa betapa pentingnya untuk kita menjaga i'tiqad kita, perbuatan kita dan percakapan kita ya. Jadi berhati-hati dalam ya tutur kata kita supaya tutur kata kita tidak menjejaskan ya syahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tersebar sekarang ya, tunjuk sini. Semalam ya saya sudah sentuh dah benda ni ya, tentang ya sumak ya, bukan sumek itu ya, sumak ni dalam bahasa Arab sin mim alif qaf ya, sumak ya. Jadi sumak ini ya ada orang viralkan ya, ada orang viralkan ya tentang sumak ya. Kononnya ya ia adalah perubatan, salah satu daripada perubatan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi apabila mereka viralkan ya, mendapat ya sambutan luar biasa daripada orang ramai ya. Jadi ya boleh tengok sebelum program di sini ya. Ini antara petikan dia ya, petikan ya yang apa ni yang diviralkan ya. Saya bacakan sedikit. Berita baik untuk seluruh umat manusia. Petua rahsia syifa ini adalah dari talian Aulia Illah. Jadi dia ini kata-kata dia ya.
Katanya ini adalah talian auliaillah, yakni ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli syahadah yang mempunyai talian kepada Allah dan Rasulullah. Nampak ya, digunakan nama apa? Allah dan juga Rasul ya. Satu-satu kita bahagian ya. Amalkan betul tersebut, makan dan minum seperti yang dinasihati. 5 bahan mukjizat dan karomah para nabi dan auliaillah. Nampak ya? Jelas-jelas ini menggunakan ya kalam nabi ya. Dia nak sebutkan ada 5 bahan lah ya, 5 bahan tu ya. Dan ini adalah ya amalan daripada para nabi dan auliaillah. Demi Allah, dia bersumpah lagi, nampak ya. Ini yang dikatakan ya, kita kena jaga ya lafaz pertuturan kita ya. Kalau lafaz dan pertuturan kita tergelincir ya, menyalahi Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu boleh menggugurkan syahadah tuan-tuan ya. Lihat balik. Demi Allah ya, anda dijamin. Siapa yang menjamin ni? Siapa yang menjamin di sini ya? Kalau Allah Ta'ala yang menjamin ya, pasti di sana ada ada ayat-ayat Al-Quran. Jadi sekarang siapa yang menjamin ni? Ini kalam-kalam yang ya boleh ya merosakkan akidah ni. Jadi siapa yang menjamin sekarang ini? Apakah ada kekuasaan ya yang menyamai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana yang kita bahaskan tadi? Dia pun banyak menggunakan perkataan syahadah ya. Jadi kita balik ya kepada perbahasan syahadah ni. Ya, kalau ada sesiapa yang menuturkan ya, sama ada perbuatan, i'tiqad ataupun ya perkataan ya yang ya menyangka bahawa di sana ada ya kekuasaan yang setaraf dengan Nabi, setaraf dengan Allah dan juga Rasul, ataupun malahan lebih daripada Allah dan juga Rasul ya, maka perkataan tersebut boleh menggugurkan syahadah ya. Jadi di sini ya dia menyebutkan ya dijamin. Siapa yang menjamin? Wallahu a'lam ya. Jadi kalau Allah Ta'ala jamin, pasti di sana ada apa? Ya, ada ayat Al-Qurannya. Kalau Nabi SAW menjamin, pasti ada hadisnya SAW ya. Sebab itu ya, saya bertanya kepada orang yang ya memviralkan ini ya. Panjang lebar tuan-tuan boleh tengok ya dialog saya dengan orang yang memviralkan ya, ini ya. Bagaimana ya mereka menjamin ya bahawa 5 perkara ini adalah ya datang daripada ya nabi-nabi ya, dan dia pula menjamin ya tidak akan dijangkiti oleh wabak penyakit ya. Ini kalam yang melebihi Allah dan juga Rasul. Saya nak sebutkan kepada tuan-tuan sekalian ya, kalau orang ya yang memviralkan tu pun dengar, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan sekalian. Di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di antara 10 orang yang masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala ya, iaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Itu seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya, di mana ya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ini ya telah ya di antara salah seorang yang ya wafat, yang meninggal dunia ya kerana wabak taun yang melanda ya di belah Syria, belah Syam sana ya, yang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ya tak jadi nak pergi ke sana. Sayyidina Umar patah balik ya. Jadi ya yang terkena ini ya bukan orang-orang biasa ya, malah ya, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijamin syurga ya pun terkena wabak ini. Jadi ya jangan ada sesiapa yang menjamin ya. Jaminan ya terkena penyakit ataupun tidak terkena penyakit itu Allah. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi manusia atau makhluk tidak boleh ya, dia tidak ada sedikit pun kekuasaan untuk ya untuk menjamin bahawa orang ini akan terkena ataupun orang ini tidak terkena. Orang ini sembuh, orang ini sakit ya. Tidak ada satu kekuasaan melainkan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan menyamakan ya. Jadi saya nak sebutkan ya, kalam ini adalah kalam yang sangat berbahaya ya. Kerana ya seolah-olahnya dia sendiri yang menjamin ya bahawa wabak ini ya tidak akan menjangkiti orang-orang yang mengamalkan 5 perkara ni ya. Dan orang yang telah dijangkiti boleh sembuh sepenuhnya dalam 3 hari. Ini jaminan dia
Ya, kalau amalkan lima perkara ni, ya, boleh sembuh ya dalam tempoh 3 hari. Siapa kamu ya untuk menjamin ya kesembuhan? Kesembuhan itu, syifa itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Makhluk manusia dan apa jua jenis pangkat manusia ya tidak ada kuasa sedikit pun untuk ya menyembuhkan. Ya, malah kalau sekiranya kita percaya, yakin bahawa ubat itulah yang menyembuhkan, maka dia telah gugur syahadahnya, syirik, ya, murtad daripada Islam. Ya, jadi jangan bermain-main ya. Jadi kalau orang ini ya memberi jaminan, dia menjamin ya kalau mengamalkan 5 ni ya dia akan sembuh daripada penyakit dan ya dia tidak akan terkena penyakit ini. Ya. Sedangkan jaminan ini mesti datang daripada ya 2 yang kita bersyahadah itu. Iaitu syahadatul tauhid dan juga syahadatul rasul. Ya, yang boleh memberikan jaminan ya Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain daripada Allah dan juga Rasul, sekalipun kamu aulia setinggi mana, sebesar mana pun, sehebat mana pun ya kamu ya seorang aulia itu ya dia tidak boleh ya merampas ataupun menceroboh hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Penyembuhan itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini yang saya sebutkan betapa berbahayanya ya. Jadi oleh kerana ya kononnya dia menjamin ya, sembuh gini, maka orang ramai pun habis semua ya. Cari habis ya, kedai-kedai Arab semuanya diserbu ya hari ini. Ya, sahabat-sahabat Arab ya yang kami kenal pun ya sebut secara tiba-tiba saja orang menyerbu kedai-kedai mereka ya mencari ya si sumak ni. Ya. Mereka tak cari 4 bahan yang lain ya, tapi si sumak ni lah yang dia cari. Ya, kerana apa? Ya, kerana jaminan oleh orang yang menyebarkannya ni. Ya, ini adalah kalam syirik. Ya, saya sebutkan ini adalah kalam syirik. Hendaklah orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya, ya syifa itu datang daripada Allah. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Allah Taala berfirman, apabila aku sakit, ya dialah Allah yang menyembuhkan, bukan doktor yang menyembuhkan, bukan ubat yang menyembuhkan, bukan para wali yang menyembuhkan, bukan karamah sana karamah sini yang menyembuhkan. Hak menyembuhkan ialah hanya Allah Subhanahu wa taala. Teruskan. Ini adalah rahmat dari Rasulullah ya. Sepanjang kata-kata dia tu ya, dia menyebutkan kalam Allah, kalam Rasul ya. Ini adalah rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu rahmatan lil alamin yang sekarang ini disalurkan melalui talian Ahlu Baitin Nabi ya. Dia petik surah ke-33 ayat 33 ya, segala amalan ni ya, tolong kod ya perkataan ini. Segala amalan adalah dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak ya? Ya, di antara 5 bahan tu tadi salah satunya ialah sumak. Jadi ya dia sendiri yang menyebutkan bahawa sumak ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makan minum 5 bahan tersebut adalah dari Quran dan hadis. Disebut ya kelima-lima benda ini datang daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebab itu di awal dialog saya dengan ya orang yang menyebarkan ini, ya, saya bertanya, ya, dari mana datangnya ya sumak ini? Di mana sumbernya? Di mana ayatnya? Di mana hadisnya yang mengatakan sumak ini daripada Quran dan juga hadis? Ya. Kemudian ya saya diberitahu ya ada orang pula menyampuk dalam dialog itu ya, mereka nak membela orang ni ya, katanya ya orang ni bukan sebut pun ya sumak itu ya sunnah Nabi ya. Inilah buktinya saya tunjukkan kepada tuan-tuan ya. Tolong fokuskan sini, saya tunjukkan sekali lagi. Ini kalam dia ni saya petik kalam dia ni. Ya, bukan kalam saya ni ya. Segala, sekali lagi saya sebutkan ya, segala amalan adalah dari sunnah Nabi. Nampak tu? Ya. Dan makan minum 5 bahan tersebut adalah dari Quran dan hadis, terang. Ya. Yang tak perlu ditakwil, dia bukan cakap benda yang apa ni, yang tasbih ni. Ya. Ucapannya terang, maknanya 5 bahan yang dia sebutkan itu ialah diambil daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalam dia begini, saya bertanya, ya, mana ayatnya dan juga mana hadisnya untuk ya mengatakan bahawa ya kelima-lima bahan ini adalah daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah 5 bahan yang disebutkan tuan-tuan?
Ya, antaranya apa? Disebutkan air Zam-Zam. Ya, saya akui air Zam-Zam ya memang warid ya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Air Zam-Zam. Tapi tak ada pula orang nak cari air Zam-Zam. Yang ini yang jelas dengan hadis. Ya, ini jelas ya dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan. Ya, ini jelas makanan sunnah. Tapi tak pula dicarinya. Apa lagi yang disebutkan 5 bahan tu? Ya, air Zam-Zam, Habbatus Sauda. Habbatus Sauda tu sabit dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis Bukhari Muslim. Ya, itu tidak ada siapa pun yang meragukan. Ya, baik. Ya, perkara yang Habbatus Sauda tu salah satu makanan sunnah. Itu kita terima. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga ialah ya, minyak zaitun. Ya, yang keempat buah tin. Ya, buah tin tu memang disebut dalam Al-Quran. Ya. Jadi keempat-empat bahan ni ya kita akui itu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalnya ialah bahan yang kelima iaitu sumak. Ya. Yang dia sebutkan bahawa kelima-lima bahan ini datang daripada ya Quran dan juga hadis. Ya. Dia nak membohongi ya umat manusia, nak membohongi umat Islam. Ya. Jadi ini perkataan mungkar ni ya yang perlu diperjelaskan. Ya, sebab tu ada orang komen ya, ini boleh dilaporkan ni kepada pihak berkuasa. Ya, kerana ya dia telah mengatakan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebut. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada pun dalam satu hadis menyebutkan tentang sumak ini. Berbeza dengan 4 bahan yang lain. Ya. Tetapi dengan jelas dia mengatakan ya sumak itu sebahagian daripada Quran dan hadis. Malah tolong adjustkan ni. Ya. Dalam gambar yang dia tunjukkan, bukan dia tunjuk kepada gambar yang lain, bukan ditunjukkan kepada air Zam-Zamnya, buah tinnya, ya. Dia tunjukkan yang ini. Maknanya dia fokuskan yang ini. Ya. Bukan secara adil sebutkan 5 bahan tu. Maknanya sebutlah juga ya air Zam-Zamnya, air Habbatus Saudanya, buah tinnya dan juga ya zaitun. Ya, tetapi 4 bahan tu dia tak masukkan pun dalam visual yang dalam gambar yang dia paparkan. Ya, tetapi yang dibesarkan ialah sumak. Ya, sumak ini. Jadi ya kerana itulah ya orang sekarang ini habis ya rupanya bukan saja di Kuala Lumpur. Saya ingat di Kuala Lumpur sahaja. Ya, ada sahabat ya Ustaz Muhim ya daripada Terengganu, dia orang Arab ya, boleh cakap Melayu, datang daripada Syria, ya, dia juga dihujani dia dengan pertanyaan tentang sumak. Ya. Jadi rupanya ini memang viral satu negara ni. Ya, habis orang semua mencari benda ya, sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sebutkan pun. Ya. Saya nak jelaskan, benar ya, Ibn Sina ada menyebutkan tentang sumak, kelebihan-kelebihan tentang sumak ini. Ya, kita tak nafi. Ya, sumak itu adalah ya satu bahan herba yang sangat enak, bagus, lazat ya dan mempunyai ya beberapa nutrisi yang baik dalam tubuh kita apabila digunakan di dalam masakan. Itu kita akui ya. Nah, amal-amal yang tu. Tetapi yang menjadi masalah ialah ikut ni ya. Yang menjadi masalah ialah apakah ini ya datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ya menyebut dalam ya hadis sahihnya tentang sumak ini? Ya. Jadi apabila saya bertanya, ya, mintalah tolong keluarkan hadisnya. Satu pun jadilah, ya. Apa jawapan dia, tuan-tuan? Ya, jawapan dia boleh rujuk kepada 7 kitab, ya, 7 kitab tafsir, ya. 7 kitab hadis, ya. Saya kata tak perlulah ya nak minta 7 ya 7 kitab apa 7 tafsir itu terlampau sangat ya. Cuma ya minta tuan ya tolong ya berikan satu hadis. Saya pun tak tahu juga sumak ni. Kali pertama saya dengar sumak ini ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya akuilah ya, dalam bab ni saya jahil lah, saya tak tahu. Ya, sampai kesudah tuan-tuan daripada semalam ya saya ikuti dia sehinggalah kepada hari ini ya satu hadis pun tidak dikeluarkan. Ya, malah ya dia menggunakan hadis kononnya itu hadis ya hadis yang diambil daripada ya mimpi ya mimpi seorang wanita dia bermimpi ya katanya sumak ini ya amalan ya sekian gitulah ya kata dia ya. Jadi dia menggunakan mimpi ya sebagai ya hujah untuk dia mengatakan ya sumak ini adalah sunnah yang diambil daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Jadi saya sebutkan, ya, itu pun bukan kalam saya petik daripada fatwa mufti wilayah persekutuan yang menyatakan bahawa mimpi tidak boleh dijadikan dalil ataupun hujah di dalam sesuatu. Ini anda telah mendakwa bahawa sumam ini adalah salah satu daripada makanan sunnah yang diambil daripada Quran dan juga hadis. Mana ayat Qurannya, mana hadisnya? Kalau anda tidak boleh membawa datang hadis Nabi SAW, bermakna anda telah mengatakan sesuatu yang Nabi SAW tidak pernah sebut. Nabi telah memperingatkan, sesiapa yang menyebut menggunakan nama Nabi SAW sedangkan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan dan melakukannya pun, maka bersiap sedialah dengan tempatnya di dalam api neraka, tuan-tuan. Bukan main-main. Tempatnya ialah api neraka. InsyaAllah nanti saya akan kongsikan hadis itu di dalam ruangan komen tu. Nanti tuan-tuan boleh tengok hadisnya, warning, inzar daripada Nabi SAW kepada sesiapa pun yang mempergunakan nama Nabi, mengatakan sesuatu yang Nabi tidak pernah lakukan. Jadi ini yang viral, yang habis semua orang Islam habis seolah-olah hilang pegangan, tak nampak dah 4 perkara tu tadi. Air zam-zamnya tak nampak, habbatus saudatnya tak nampak, buah tinya tak nampak, buah zaitunnya tak nampak. Tapi yang dikejar benda yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada di dalam hadis Nabi SAW. Kerana apa? Kerana kejahatan orang yang memviralkan benda ni. Ini kejahatan orang yang memviralkan ini, mempergunakan nama Allah dan juga Rasul SAW di atas kepentingan peribadi demi untuk keuntungan duniawi yang sedikit ini. Sanggup untuk menjual nama Allah dan juga Rasul. Kamu menggunakan kalam syahadah, hati-hati tuan-tuan sekalian. Kalam yang seumpama ini adalah kalam yang boleh menggugurkan syahadah tuan-tuan sekalian kalau tuan-tuan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan sudah diberi peringatan tetapi tuan-tuan terus sahaja dengan nak menegakkan benang yang basah, tunggulah pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sampai situ dulu Ustazah tentang perkara yang viral ini. Apapun kalau disebabkan, kita kena ingat akhir zaman ni, kalau sekalipun tiba-tiba Allah uji kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba katakan benda tu betul berlaku, Ustaz. Tiba-tiba benda tu berlaku, nampak okey pula, takutlah kamu, itu adalah ujian iman. Supaya apa? Nanti betul lah perempuan ni bagus, nanti mengagung-agungkan. Jadi berhati-hati. Cara Dajjal nak keluar ni kena berhati-hati. Cara Dajjal nak keluar ni kena berhati-hati. Tiba-tiba pula yang itu pula, kata betul lah saya makan ini, betul lah ini semua. Jadi di situ anda kena berhati-hati. Jadi penyembuhan istidraj ni kena berhati-hati. Takut juga dalam keadaan macam ni ada orang cuba merosakkan nama Habib-Habib, nama Syekh-Syekh yang betul. Jadi kita kena berhati-hati ni, sebab orang nak buat fitnah kepada golongan Habib yang betul, golongan Syekh yang betul. Dia menggunakan nama Habib, menggunakan nama Syekh untuk merosakkan. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab kenapa pula itu lebih diviralkan daripada yang lain. Jadi kena berhati-hati dan takutlah dalam diam tanpa kita sedari. Sekalipun kalau tiba-tiba betul lah orang ini sembuh dengan makan semua tu betul sembuh, takutlah kamu itu istidraj. Dan kita lepas tu dalam cara tak langsung kita nanti tiba-tiba angkat wanita tu. Siapa wanita tu? Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan pesakit sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apapun, ingat pesan Ustazah, kita kena kembali mengikuti apa yang jelas daripada Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam Ustazah cakap, penyembuhan yang dianggapkan kita bukan setakat penyembuhan zahir, tapi penyembuhan kita ialah penyembuhan dalam hubungan kita dengan Allah dan juga kita percaya pada Allah dan juga Rasul. Okey, untuk Ustazah tak nak membuang masa
Jadi sebab itu kalau kita Ustazah nak ingatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang jangan kita bila dah berlaku corona dan sebagainya benda-benda macam ni disibuk cari penawar-penawar dunia. Apa sepatutnya yang kita lakukan? Iaitu persiapan diri kita tentang ilmu akhirat. Ilmu akhirat makin manusia tidak yakin, makin manusia itu jauh daripada mengenal hari akhirat. Sepatutnya yang kita viralkan ialah bekalan mengenali hari akhirat. Mengimani adanya hari akhirat, meyakini adanya hari akhirat. Di sinilah persiapan sesiapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau anda nak tahu apa dia dunia dan apa dia akhirat, ketika kamu pergi ke lautan, kamu celupkan jari kamu, yang kamu nampak sikit itulah dunia. Dan yang luas itulah akhirat. Jadi kita sebagai seorang ulama kena menceritakan keluasan akhirat, kehebatan akhirat, supaya manusia di saat ini mencari bekalan penawar mereka, iaitu kaitan dengan negeri akhirat. Ramai manusia ragu-ragu dan ramai manusia yang tidak mengimani, meyakini dengan hari akhirat. Jadi hari akhirat ini pengetahuan dia, ilmu akhirat ini 100% berdasarkan apa daripada Al-Quran dan juga Sunnah, apa daripada kitab-kitab Allah melalui Rasul-Rasul. Jadi benda ini kena yakin. Daripada dulu umat Nabi Muhammad SAW, daripada dulu kita diingatkan, sepatut tugas ulama kembalikan manusia, kejar kepada hari akhirat. Ilmu tentang pengetahuan tentang adanya hari akhirat. Jadi persiapan, orang yang cerdik membuat persiapan hari akhirat dia. Jadi ingat, kehidupan akhirat yang mana lebih luas, lebih baik. Ini kita nak kejar sesungguh. Bukannya kita lari daripada takut mati dan sebagainya, sehingga kita melakukan sesuatu perbuatan yang menyalahi apa daripada Allah dan juga Rasul. Macam kita sebelum-sebelum ni, saya tak makan ubat sunnah, nampak saya sihat. Saya tak makan ubat sunnah pun, saya tak ikut cara Nabi pun, saya okey je. Jadi bila mereka berkata macam tu, istidrajlah penyembuhan kamu. Takutlah kamu. Penyembuhan yang sementara, tetapi ruginya akhirat kamu. Sebab itulah tugas ulama waktu ini membetulkan, ajak manusia ini membuat persiapan tentang ilmu akhirat, bekalan akhirat. Apa yang manusia kena tahu, ini dunia. Dunia ini macam ni, macam ni, macam ni. Dan manusia itu kena tahu, iaitu adanya hari akhirat. Manusia buat baik, apa balasannya? Manusia buat kejahatan, apa bekalannya? Jadi di sinilah yang Ustazah nak ingatkan, kita orang Islam wajib ambil tahu, setiap amalan apa di dunia ini dia berkaitan dengan akhirat. Jadi penyembuhan kita, cara kita, orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW, dia akan betul-betul mengikuti hadis Rasulullah SAW. Tapi ingat, itu dia. Berhati-hati. Ada orang menggunakan nama sunnah, nama Habib, nama Syekh, apa semua, nak mengelirukan manusia. Konon-kononnya mereka adalah kalangan-kalangan ini. Kita kena berhati-hati, jangan terpengaruh dengan benda-benda macam ni. Kita kena dengar betul-betul. Kalau tak ada hadis Rasulullah SAW, kita kena tolak. Itu tadi kita beriman dengan Allah dan juga Rasul. Kalau kita ambil, tapi benda ni ialah Allah Ta'ala kan suruh kita berikhtiar. Allah Ta'ala suruh tumbuh-tumbuhan pun Allah jadikan. Lagi satu, Ustaz mungkin tak baca, ada satu viral Ustaz. Dia masukkan sumak juga. Lepas tu dia masuk dengan apa? Jus jambu, jus ni campur. Konon-konon bagi petua daripada KKM. Bagi petua ni untuk boleh sembuh penyakit ni. Dia kata tumbuh-tumbuhan ni pun Allah Ta'ala yang jadikan ni. Jadi ada juga yang tu dimasukkan juga sumak dalam tu. 4-in-1, 6-in-1. Jadi 4-in-1, 6-in-1 pun kena berhati-hati. Jadi jangan terperangkap dengan di saat macam ni, bekalkan iman kita kepada akhirat. Dan untuk apa dia Ustaz ni, Ustazah letakkan pada Ustaz, ada Ustaz satu yang Ustaz nak sampaikan untuk kita semua ambil iktibar. Baik, di sini ada, saya nak mengulas satu komentar, biar clear sebut siapa yang menyatakan apa yang disampaikan. Jangan borong Ahlul Bait begitu aja supaya tak timbul fitnah. Saya kalau boleh mau sembunyikanlah siapa yang bercakap tu. Tetapi kalam dia ni
dia yang menggunakan menggunakan nama Ahlu Baitin Nabi, ya. Jadi seolah-olah yang menyebarkan ini, yang mengeluarkan petua ini adalah dari kalangan Ahli Baitin Nabi. Jadi ini satu secara tak langsung ini satu tuduhan kepada para auliaillah, kepada Ahli Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu tuduhan seolah-olah benda ni diamalkan oleh semua keturunan-keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang kuat, berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan pernah mengiyakan. Dan mereka tidak akan pernah mengatakan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sebutkan. Jadi oleh kerana yang menyebarkan ini pun menggunakan nama-nama sayyid, jadi kemudian dalam kata-katanya pun melibatkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya yakin tidak ada keturunan-keturunan Nabi yang betul, yang hak, yang akan menerima sesuatu perkara yang tidak pernah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dah jelaskan tadi, setakat 4 bahan tu tadi semua orang terima, tidak ada perbahasan pun, tidak ada masalah pun, cuma soalnya sekarang ialah si sumak tu, dari mana datangnya sumak itu yang mereka sendiri sebutkan, datang daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin Ahlul Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hak, wali-wali Allah, auliaillah yang benar, tidak akan pernah berani untuk memperkatakan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah katakan. Jadi harap jelas apa yang disebutkan. Saya pun dah masukkan, saya petikkan hadis Nabi, lihat di ruang komen tu. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Imam Bukhari ini meriwayatkan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang bermaksud barang siapa yang berkata di atas namaku yang mana aku tidak pernah mengucapkannya, maka siaplah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Bukhari, hadis yang ke-109. Jadi ini adalah hadis yang terang, yang jelas. Disebut pula di dalam Sahih Bukhari, maknanya hadis ini sahih. Sesiapa sahaja yang memperkatakan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah katakan, bermakna Nabi memberi ingatan, siap sediakanlah tempat duduknya di dalam api neraka. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu saya sendiri tidak percaya bahawa Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, auliaillah, akan menerima sesuatu yang tidak pernah datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ahli bid'ah saja, ahli bid'ah wa dhalalah sahaja yang berani untuk memperkatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan, disebutkan, dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk penutupnya, saya secara terang memberitahu kepada tuan-tuan bahawa sumak ini bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah herba biasa, tetapi tidak ada kaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satu pun ayat Quran sebagaimana yang didakwa oleh orang yang menyebarkannya ni, bahawa ia diambil daripada Quran. Ini adalah suatu fitnah kepada Allah dan juga Rasul. Ini adalah suatu orang yang memperkatakan sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Islam jangan terpengaruh dengan benda ni. Kalau setakat nak amalkan tanpa mengaitkan dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan, falyatafaddal. Sebab sumak ini lebih kurang aja seperti paprika tu. Maknanya itu sebagai tambahan untuk masakan, nak bagi lazat, nak bagi sedap. Jadi nak amalkan. Tetapi kalau menisbahkan sumak ini kerana tujuan tertentu, wallahu alam, menyebutkan bahawa ini datang daripada Allah dan juga Rasul,
ini adalah suatu pembohongan yang besar. Ya, jadi perlu ya disebarkan, perlu dijelaskan, perlu diterangkan ya. Jadi umat Islam jangan ya terpengaruh dan jangan mempercayainya. Percayalah ya kepada Allah dan juga Rasul. Apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semalam pun saya sudah ya panjang lebar saya menceritakan ya bagaimana sikap ya umat Islam dalam menghadapi COVID-19 ini, dalam menghadapi ta'un, sebagaimana ditunjukkan oleh ya khalifah-khalifah yang terdahulu. Ya, bagaimana sikap mereka bila menghadapi ya wabak ta'un yang melanda kepada mereka. Ya, jadi itu sedikit penjelasan, saya serahkan kepada Ustaz. Okay, kita balik pada topik ilmu kita ya. Hari ni kita ada topik ilmu yang paling penting sekali. Inilah ilmu perubatan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Betul. Ya. Jadi apa yang kita nak ni manusia yang terpilih. Maknanya kita ni akhir zaman, manusia siapakah yang terpilih yang yakin hari akhirat. Maknanya bukan semua orang ya. Kita kadang-kadang ramai orang yang dah belajar ya tentang dia faham ada ilmu ada tentang rukun iman ya, percayanya pada hari akhirat, tapi apabila diuji oleh Allah persiapan dia, di situ kita tahu diuji dengan Allah, yakin tak dia dengan akhirat. Kadang-kadang bila dimainkan sedikit je, kalau tak buat macam ni nanti, kalau awak tak masuk, tak makan ubat ni, nanti awak mati. Kalau macam ni awak kena makan sikit benda yang campur halal dengan haram ni, supaya ada darurat. Kena berhati-hati. Sebab orang yang ada orang yang hatinya yang Allah Ta'ala pilih, semoga Allah Ta'ala pilih, dia yakin dia berjumpa dengan hari akhirat, hari akhirat dia akan berjumpa dengan Allah, dan dia yakin bahawa dia akan berjumpa, dia mencari syafaat Rasulullah SAW, dia akan lebih berhati-hati dalam soal untuk memasukkan sesuatu, makan dan sebagainya. Kalaulah ini lebih baik untukku. Bukan dia tahu manusia tetap mati. Jadi kita ni manusia ni semua tetap mati. Di dalam dunia ni tak adanya semuanya kekal abadi. Semua akan mati. Walaupun umur dia 100 tahun, 200 tahun, panjang macam mana pun, makan benda yang haram tu pun boleh menjangka umur dah sampai 200-300 tahun sekalipun, dia tetap mati. Jadi kematian tu bagaimana? Tetapi ada orang yang dia yakin aku akan jaga darah aku, dia akan bersungguh, dia tahu kalau itulah keputusan Allah Ta'ala, ketetapan Allah, aku mati kerana kehendak Allah Ta'ala, aku lebih redha diriku makanan ubatan, mengikuti cara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikut usaha ikhtiar kita dengan cara ilmu. Bukannya makan buat sunnah tu makan banyak, kita tak tahu cara yang tepat untuk merawat penyakit kita. Jadi apa pun, dan ada orang dia tak nak langsung berusaha, tak nak langsung dia tak tawakal aja, tak nak makan buat sunnah ni, tak nak ni semua, tak nak. Dia kita tawakal, terserah aja, ajar mati tetap mati. Itu salah Tapi sebab itu Allah Ta'ala hantar Nabi Muhammad SAW adalah memberitahu pada kita bagaimana kalau sakit ni macam mana kita nak buat. Tapi bukannya ingat bukannya tanpa ilmu. Jadi kalau kita beli apa-apa, kita makan tanpa ilmu, sesuai ke dengan diri kita, makan minyak zaitun tanpa ilmu, beli yang bukan tanpa ilmu. Jadi 4-in-1-6-1 tu tanpa ilmu. Jadi bahaya apabila tanpa ilmu. Okey, di sini saya serahkan pada Ustaz untuk pembelajaran kita seterusnya, supaya kita pelajar-pelajar perbuatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil tahu bahawa lepas ni ibadah kita lebih kepada apa yang kita buat ni bukan sekadar zahir di dunia, tapi batin kita ia berkaitan dengan akhirat. Baik, kita teruskan pengajian kita dan saya petik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kibru batarul haq wa ghamatun nas ai ihtiqaruhum. Kibr sifat sombong itu ialah batarul haq. Batarul haq ni menolak kebenaran. Menolak kebenaran ini bukan menolak dengan cara yang baik ni. Batar maknanya menolak seperti orang menolak secara kasar, menolak dengan kaki umpamanya. Jadi dia orang yang sombong ni dia tolak. Apa pun kebenaran dia tolak. Dia tak boleh terima kebenaran. Orang dah beri nasihat, orang dah tunjukkan hadisnya begini-begini ni, dia tetap menolak. Itu adalah ciri orang yang sombong.
ya, dan juga ihtiqaruhum, ya, dan mereka menghina lagi orang tu, ya. Kamu siapa nak nasihat? Kita ada ni, kita ada ulama, kita ada ini, ya. Kita keturunan ni, ya. Lalu mereka menghina pula kepada orang yang menegurnya, orang yang memperingatkannya, ya. Jadi ya, saya ingatkan jangan ada sifat kibr, ya, sifat sombong, ya, dalam diri kita, kerana sifat kibr ini adalah, ya, akhlaknya, sifatnya syaitanur rajim, waliyadzubillah. Kita terus pergi kepada, ya, kelas fardu ain kita. Setelah, ya, kita mengucap kalimatus syahadah, maka orang yang mengucap kalimatus syahadah, ya, bermakna dia telah sah menjadi seorang muslim, ya. Sah dia menjadi seorang muslim, dan apabila dia telah menjadi muslim, dia hendaklah, ya, melakukan, menunaikan tanggungjawab dan juga tuntutannya, ya, daripada syahadah yang dia lafazkan. Antara tuntutan syahadah yang pertama ialah mendirikan solat, ya, menunaikan sembahyang, ya. Jadi menunaikan sembahyang ini adalah, ya, hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi orang yang bersyahadah mesti mendirikan sembahyang. Ya, kalau dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, bermakna, ya, tuntutan syahadahnya, ya, akan, ya, bisa tergugur, ya. Boleh jadi, ya, tergugur nanti, ya. Sebab itu seseorang yang melakukan syahadah ini, dia wajib untuk menunaikan, ya, kefarduannya kepada Allah, mendirikan solat. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya, kepada seluruh manusia, pada hamba-hambanya untuk mendirikan solat. Ya, itu, ya, yang datang daripada Al-Quran, ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli, ya, sembahyanglah kamu mengikut, ya, sebagaimana aku sembahyang, kata Nabi SAW. Ya, jadi Nabi yang mengajarkan, ya, bagaimana kaifiat, cara untuk mendirikan sembahyang, ya. Jadi maknanya, ya, di sana perlu, ya, seseorang mukallaf, ya, membersihkan diri, ya, ya, bersih daripada hadas kecil dan juga hadas besar, ya. Jadi di antara, ya, perkara, ya, untuk mendirikan solat ini yang perlu dilakukan ialah, ya, bersihkan diri daripada hadas kecil. Kalau hadas besar dia kena mandilah, ya. Kalau hadas kecil, ya, dia kena berwuduk. Jadi pada malam yang berbahagia ini kita akan ulang kaji balik, ya, tentang, ya, syariat wuduk ini, tuan-tuan, ya. Subhanallah, ya. Jadi Islam ini sedari, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Islam telah mengajarkan cara membersihkan diri, cara taharah, membersihkan diri daripada segala kekotoran, najis-najis dan apa sahaja, ya, yang memudaratkan. Di antara cara yang diajar oleh Allah dan juga Rasul dalam syariat Islamiah ini ialah, ya, wuduk ini, tuan-tuan, ya. Sebab tu di sana minta yang hujung bawah sekali. Di sana ada, ya, hadis yang berkaitan dengan wuduk, ya. Dengan wuduk, Rasulullah SAW bersabda, boleh fokusnya, sesiapa berwuduk seperti wudukku ini, lalu mendirikan solat 2 rakaat, yang pada solatnya dia tidak berbicara pada dirinya sendiri, iaitu mendirikan dengan khusyuk, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya yang lalu. Ya, siapa ni Nabi SAW sebutkan, ya, hadis Bukhari ni, ya. Siapa yang berwuduk, ya, kemudian dirikan sembahyang, ya, kemudian, ya, dia, ya, khusyuk mendirikan sembahyang ini, maka dosa-dosanya dihapuskan. Satu lagi, ya, ini hadis Nabi tentang, ya, wuduk, ya. Apa lagi hadis Nabi SAW tentang wuduk? Kelebihan wuduk ini, ya, baginda Rasulullah SAW, ini pun hadis Bukhari Muslim, tuan-tuan sekalian, ya. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan dan kaki-kaki mereka kerana bekas, ya, daripada wuduk, ya. Lihat, tuan-tuan sekalian, ya, betapa, ya, hikmah yang luar biasa, ya, di sebalik daripada syariat berwuduk ini, tuan-tuan.
dikala umat manusia 1400 tahun dahulu tidak mengenal, tidak tahu cara untuk menyucikan diri. Bagaimana nak bersih daripada bakteria-bakteria, daripada kekotoran-kekotoran. Malah zaman itu tak kenal pun apa itu bakteria. Tapi Islam mendahului zaman. Islam mendahului sains dan teknologi. Sebelum munculnya pakar-pakar sains ini, Islam telah mengajar manusia 1400 tahun yang lalu. Malah wuduk ini bukan hanya sekadar mempunyai rahsia-rahsia di dalam perubatan. InsyaAllah kalau ada masa saya sebutkan nanti. Tetapi Nabi SAW menyebutkan anggota-anggota wuduk inilah, daripada mukanya, daripada tangannya, daripada kakinya, daripada dahinya, telinga dan sebagainya, akan bercahaya-cahaya nanti di akhirat kelak, tuan-tuan. Kerana bekas-bekas daripada wuduk. Inilah pembeza di antara orang Muslim dan orang-orang kufar. Orang-orang Muslim yang anggota badannya dibasahi dengan wuduk semasa hidup di atas muka bumi ini, nanti di akhirat mereka akan dikenali dengan wajah-wajah, tangan, kaki, anggota-anggota wuduk yang bercahaya dibandingkan dengan wajah-wajah orang-orang kufar yang suram, yang gelap gulita, yang hitam legam. Inilah kelebihan wuduk, tuan-tuan sekalian. Selain daripada manfaat di sudut kesihatan, di sudut perubatan, tetapi dia sangat luar biasa kedudukannya di akhirat nanti. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berpegang teguhlah dengan syariat wuduk ini, tuan-tuan. Sebab itu wuduk ini bukan sekadar ataupun semata-mata diambil untuk mendirikan solat, tetapi disunatkan setiap kali kita berhadas kecil. Ingat tu. Setiap kali kita berhadas kecil disunatkan untuk kita berwuduk. Bayangkan tuan-tuan, sekurang-kurang kita ambil air sembahyang 5 kali sehari semalam untuk menunaikan solat fardu tu. Bagaimana kalau kita solat duha, bagaimana kalau kita semua solat witir, solat tahajud, solat-solat yang lain, ataupun kita bila berhadas kecil kita terus berwuduk. Subhanallah. Jadi orang Muslim ini adalah orang yang pembersih, tuan-tuan. Jadi kalau dipandang di sudut kesihatan, setiap selang beberapa jam tubuh orang Muslim ini akan dibasuh. Tangannya dibasuh, mulutnya berkumur-kumur, membuang bakteria-bakteria yang tidak baik di dalam mulut. Kemudian istinsak. Tidakkah istinsak ini virus-virus akan melekat masuk melalui hidung ataupun melalui cairan di mata. Tetapi apabila kita basuh muka, apabila kita masukkan air ke hidung dan kemudian kita keluarkannya, akan keluar sekali dengan virus, bakteria dan sebagainya. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah ada pendinding daripada serangan-serangan benda-benda yang berbahaya yang tidak dapat dilihat oleh mata kepala manusia. Sekarang sudah terbukti, tuan-tuan. Satu dunia sekarang ini mengamalkan membasuh tangan. Syariat membasuh tangan ini kali pertama diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikhtiar kita, tuan-tuan. Orang mengatakan oh ini ikhtiar, makan itu makan ini, sumak yang tidak ada nabi pun disebut juga, dikata juga, nak bagi orang percaya guna nama nabi, itu makanan sunnah, kononnya itu ikhtiar. Sebenarnya ikhtiar yang betul, tuan-tuan sekalian, ialah mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan jangan gaduh, jangan panik. Ini saya sudah sebutkan sebelum ini. Jangan panik. Ibn Sina pun sebutkan. Panik itu salah satu daripada penyakit. Penyakitnya itu suku. 50%. Ditambah dengan panik, jadilah dia 100%. Sebab itu kita jangan panik. Jangan dalam keadaan kita panik itu, kita pun ambil apa sahaja petua, dari mana datangnya petua dah tak peduli, kita pun buat. Ini melambangkan orang yang tidak ada pegangan, tuan-tuan. Jadi kita ada pegangan. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dikala kita menghadapi serangan wabak COVID-19 ini, seru kepada umat manusia supaya memperbanyakkan apa? Memperbanyakkan wuduk.
alang-alang kita basuh tangan, ya, lebih baik kita berwuduk, kerana berwuduk itu, ya, lengkap, sempurna. Tidakkah, ya, wabak, ya, corona ini, ya, merebak, ya, apabila tangan kita tersentuh, ya, kemudian kita tangan itu sapu ke mata ataupun ke hidung, disitulah, ya, virus akan masuk. Dengan, ya, wuduk ini, ya, maka, ya, mata pun kita basuh, ya, hidung pun kita basuh, mulut pun kita basuh, tangan pun kita basuh, lubang telinga pun kita basuh, segala-gala anggota yang terdedah dengan luaran itu semuanya dibasuh. Alangkah, ya, hebatnya, alangkah sempurnanya apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Ya. Itu mukadimah dia, tuan-tuan. Baik, kita pergi kepada yang pertama. Ya, kita ulang kaji, tuan-tuan, ya. Di sana ada rahsia-rahsia yang terkandung, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita, ya, tak sedar, ya, apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul ini mengandungi rahsia yang sangat, ya, sangat luar biasa, ya. Dikala kita mahu mengambil air sembahyang ini, tuan-tuan, ni air sembahyang yang sempurna, ya, di sana ada, ya, doa-doanya, tuan-tuan. Ya, berapa ramai orang yang mengambil air sembahyang, ya, tetapi, ya, jantung hatinya tidak menyertai dengan doa permintaan harapan kepada Allah, ya, memohon pertolongan kepada Allah. Sebaliknya, ia mengambil air sembahyang dalam keadaan jiwanya, hatinya, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sedikit pun tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikala ia, ya, membasuh tangan, membasuh muka, membasuh anggota-anggota wuduk. Sedangkan sahabat-sahabat Nabi SAW yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW, apabila sahaja, ya, Bilal, ya, mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, spontan, tuan-tuan sekalian, ya, sahabat-sahabat akan, ya, menutup kedai-kedai mereka, tinggalkan kedai-kedai mereka, tinggalkan, ya, apa sahaja perbuatan yang mereka lakukan, ditinggalkan, semuanya menyahut seruan hayya 'alas salah. Ya, marilah mendirikan solat, semuanya menyahut, ya, seruan, ya, daripada muazzin itu, seruan Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai masa dan ketikanya untuk kita, ya, menyembah, rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sahabat-sahabat Nabi SAW yang menyahut seruan, muazzin yang menyebutkan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ya, berubah, ya, wajah-wajah mereka, tuan-tuan. Ya, pucat lesu, ya, wajah-wajah mereka, ya, menjadi kuning, ya, wajah kulit-kulit mereka, wajah mereka menjadi kuning, tuan-tuan. Ya, kenapa, tuan-tuan? Itu adalah, ya, wajah-wajah orang yang gerun dan takut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tinggalkan semuanya, mereka dah tak pedulilah, ya. Sedangkan mereka peniaga, ya, barang-barang perniagaannya, ya, masih terbiar begitu, ya, tapi mereka lebih mengutamakan menyahut seruan Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Jadi, ya, itu, ya, bagaimana sahabat Nabi SAW. Dalam kita mengambil air sembahyang ini, tuan-tuan, ya, elok, ya, selepas ini, ya, boleh fokuskan supaya sahabat-sahabat kalau nak tik, ya, kalau nak, ya, rakamkan ataupun dipanggil apa, nak ambil lah, ya, ni boleh ambil, ya, bacaan-bacaan ni dan kita, ya, amalkan, ya. Kalau tak dapat yang bahasa Arabnya, ya, kita gunakan yang bahasa Melayunya, ya. Yang penting waktu kita, ya, mengambil air sembahyang, ya, dikala kita, ya, nak membasuh tangan tu, ya, kita sudah membaca doa dah dalam hati kita, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'udzubika min hamazati syayatin ataupun hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya, apa maknanya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, daripada kehadiran, ya, syaitan kepadaku. Ya, ini doanya, tuan-tuan. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada syaitanir rajim, daripada syaitan. Dalam kita menghadapi COVID-19 ini, ya, dalam kita, ya, berjaga-jaga, waspada dengan COVID-19 ini, saya nak tanya kepada tuan-tuan, ya, berapa ramai di kalangan kita yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala?
yang meminta pertolongan, perlindungan ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memperbanyakkan doa-doa isti'azah, ya, memohon pertolongan daripada gangguan-gangguan syaitan, daripada gangguan ya bala, ya, malapetaka, ya, mara bahaya dan sebagainya. Mohon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai di kalangan kita. Sebaliknya, ya, kita lebih ya mengambil berat ya untuk menjaga kononnya kesihatan kita. Ya, kita menggunakan umpamanya pakai, ya, bukan kita larang ataupun anti dengan benda ni. Nak pakai tuan-tuan. Ya, tetapi ya kadang-kadang manusia berlebihan ya dengan Allah Subhanahu wa taala tak minta pun mohon perlindungan. Ya, sebaliknya mohon perlindungan kononnya ya daripada serangan penyakit dengan ya menggunakan bahan-bahan tertentu yang tuan-tuan pun lebih tahulah. Ya. Jadi ini satu kesalahan. Inilah namanya ya mereka ya mencari perlindungan ya kepada makhluk, bukan mencari perlindungan kepada Khalik yang menciptakan ya COVID-19 itu sendiri. Ya. Sebab tu kita apa-apa pun ya banyakkan isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, pagi, petang, siang dan malam. Dikala kita nak ambil air sembahyang, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon bacakan doa ini. Allahumma a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'un alim. Ini lebih kebal tuan-tuan daripada ya mas kita, daripada ya bahan-bahan pencuci yang bercampur dengan benda yang haram ya. Doa itu lebih kebal lagi tuan-tuan ya. Ya, lebih kebal daripada serangan penyakit-penyakit semua itu, kerana kita memohon pertolongan, perlindungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mohon perlindungan selain daripada Allah dengan i'tiqad, dengan keyakinan bahawa ya benda-benda inilah yang memberi perlindungan kita daripada serangan wabak penyakit, boleh ya menduakan Allah dan ya membatalkan syahadah kita tuan-tuan. Ya, dalam benda yang kecil macam tu pun tuan-tuan ya boleh ya sampai ke tahap menggugurkan syahadah tuan-tuan. Boleh menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah. Umpama orang makan ubat ya, kemudian dia berkeyakinan bahawa ya dengan makan ubat itulah dia sembuh. Bukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seseorang yang berkeyakinan ya dengan mengamalkan petua 5 ya benda yang disebutkan oleh orang tu tadi ya, termasuk sumak tu ya, dia berkeyakinan begitu ya, makan 5 perkara inilah ya yang boleh menyembuhkan ya. Tidak ya, penyembuhan itu datang daripada Allah dan juga Rasul. Jadi dia telah melampaui apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan juga Rasul. Ya. Dia telah melakukan ya meyakini i'tiqad kepada ya 5 benda tu yang berkuasa untuk menyembuhkan. Malah ya kata-katanya tu ya dia jamin lagi ya. Dia jamin lagi tidak akan terkena COVID-19 ya, dan sesiapa yang terkena ya 3 hari akan sembuh. Dia jamin lagi penyembuhan lagi tuan-tuan. Ya. Jadi ini perkalam atau perkataan yang melampaui batas ya hak Allah Subhanahu wa taala, bahawa penyembuhan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ya doa ini hendaklah kita amalkan tuan-tuan, supaya setiap perbuatan kita ya mulakan dengan isti'azah ya, memohon ya perlindungan kepada Allah. Itu yang utama. Inilah yang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang ya yang mengaku sebagai ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, bukan ya mencari benda yang tidak disebut dalam Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teruskan. Kemudian tuan-tuan ya, setelah kita nak mengambil air sembahyang ya, kita basuh tangan kita ya, kita basuh ya tangan-tangan kita ya. Ini yang diajar ya oleh syariat Islam ya, dan inilah yang diikuti oleh ya manusia sekarang ini ya. Nabi SAW ya mengajar untuk membasuh tangan ya, kemudian diiringi pula ya dengan doa ya, iringi doa ya. Dikala kita membasuh tangan, kita berdoa, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah
Ya, sekali lagi. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah as'alukal yumna wal barakah wa a'udzu bika minasyu'mi wal halakah. wal halakah. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya daku memohon kepadamu supaya daku bertambah kuat beribadat dan melakukan kebajikan serta aku berlindung denganmu dari kejahatan dan kebinasaan. Masya Allah tuan-tuan ya. Ini yang diajar oleh Islam ya. Di samping kita mengambil wudu, membasuh tangan kita iringi dengan doa. Ya. Orang kufar sekarang ini mereka basuh tangan tetapi tidak ada doanya, tidak ada permintaannya, tidak ada isti'azahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini pembeza di antara kita dengan mereka ya. Setelah kita membasuh tangan dan kita membaca doa waktu kita membasuh tangan diikuti seterusnya selepas itu kita berkumur-kumur tuan-tuan sekalian. Subhanallah kalau ini dipandang dari sudut kesihatan, dari sudut perubatan sangat besar tuan-tuan semua ahli perubatan sepakat di dalam mulut kita ini mengandungi bakteria-bakteria mengandungi bakteria yang baik, bakteria yang tidak baik. Jadi apabila kita berkumur-kumur kita buang bakteria-bakteria yang tidak baik. Di samping masih mengekalkan bakteria yang baik. Malah seorang ulama daripada Mesir dia adalah seorang pakar bedah, dia adalah ahli perubatan dan dia juga adalah daripada ulama Al-Azhar mengatakan, dia menyebutkan bahawa di dalam menghadapi COVID-19 ni jangan berlebihan dalam kita menggunakan bahan-bahan yang tercemar tu. Bahan-bahan yang mengandungi bahan kimia tu. Kerana bahan kimia itu yang mengandungi alkohol yang tinggi itu, dia akan membunuh bakteria. Bakteria yang ada di tangan kita tu akan dibunuh. Dan bakteria yang dibunuh itu merangkumi bakteria yang baik dan juga bakteria yang tidak baik. Jadi kedua-duanya akan musnah kerana bahan kimia itu. Sedangkan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasulnya, kita basuh tangan itu di samping kita berdoa. Jadi yang keluar, yang hilang ialah bakteria-bakteria yang tidak baik dan masih mengekalkan kepada bakteria-bakteria yang baik. Bakteria ini tidak boleh kita hapuskan semua tuan-tuan, kerana bakteria inilah yang membantu di dalam proses penghadaman kita. Di waktu kita makan, kita mengunyah, di sana ada enzim, ada bahan-bahan yang lain lah yang akan membantu dalam proses penghadaman. Subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dengan syariat kita berkumur-kumur ini tuan-tuan, itu kita akan meraih kesihatan yang luar biasa. Ini yang kita perlu besarkan. Ini yang perlu kita paparkan kepada umat manusia semuanya. Betapa syariat Islam ini sangat luar biasa, yang mengagumkan orang-orang timur dan juga barat. Mereka sekarang ini, sebahagian daripada mereka tercari-cari. Mereka mencari Islam sebagai yang memayungi kehidupan mereka. Jangan pula kita orang Islam, kita lupa dengan syariat kita, kita lupa kepada Allah dan juga Rasul. Sebaliknya kita mencari yang lain daripada Allah dan juga Rasul. Nampak jelas tuan-tuan? Daripada 5 perkara yang disebutkan tu, disebutkan madu, air zam-zam, buah tin, satu lagi apa? Minyak zaitun, buah zaitun. Bukan yang dicari tu yang betul-betul ada di dalam Quran ataupun hadis. Yang dicari yang tidak ada dalam Quran dan hadis. Sumak tu. Inilah manusia tuan-tuan. Jadi orang Islam sekarang ini mencari yang di luar daripada Al-Quran dan juga sunnah. Sedangkan orang-orang kafir sekarang sedang
melihat ya betapa ya agungnya, hebatnya ya agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ajarkan, beritahu kepada mereka apa yang Islam ajar. Bukan sekadar membasuh tangan tapi berkumur-kumur. Ya. Kemudian ya di waktu kita berkumur-kumur ya diajarkan pula supaya ya qalb kita, jantung hati kita ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan biarkan ya jiwa kita, hati kita kosong waktu kita ya membasuh ya tangan dan juga berkumur-kumur. Apa yang diajar ya? Diajar dengan doa Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri lak wasabbitni bil qawli tsabiti bil hayati dunya wa fil akhirah. Ya Allah, bantulah daku agar dapat membaca kitab-Mu dan memperbanyak zikir kepadamu. Tetapkanlah daku dengan kata-kata yang tetap di dunia dan di akhirat. Subhanallah ya, ini rahsia berkumur-kumur ya. Jadi semakin banyak kita berkumur-kumur ya, membuang ya sisa-sisa makanan dalam gigi tu ya, dia akan menjaga ya kesihatan gigi kita ya. Gigi kita rosak ya kerana apa? Ya, kerana ya tertinggalnya bahan-bahan ya makanan-makanan di gigi kita, jadi akhirnya gigi kita rosak dan mudah rapuh ya. Sebagaimana yang diajar ya dalam sunnah, waktu kita minum susu, selepas kita minum susu ya hendaklah kita berkumur-kumur. Begitu juga ya selepas kita ya minum khal ya. Selepas minum khal ya diajar oleh Nabi SAW supaya kita berkumur-kumur untuk ya lebih sehat ya, lebih suci ya mulut kita. Kemudian ya selepas berkumur-kumur diajarkan satu lagi ya, ini ya tidak ada ya di dalam ya pelajaran ya di dunia ini tuan-tuan ya, melainkan apa yang diajar oleh Allah dan juga Rasul ya, di mana Allah dan juga Rasul mengajarkan ya di dalam berwudu ini disunatkan untuk memasukkan air ke dalam hidung yang dipanggil dalam bahasa Arabnya istinsaq ya, yaitu memasukkan air ke dalam hidung dan kemudian kita keluarkan balik air itu ya. Kalau dipandang di sudut kesihatan ini sangat luar biasa tuan-tuan sekalian. Saya sudah sebutkan tadi ya bagaimana ya tabiat coronavirus ini yang masuk melalui hidung ataupun melalui cairan di mata ya. Jadi apabila kita basuh mata kita dan kita ya keluarkan ya apa yang ada di hidung kita, bermakna kita mengeluarkan ya apa sahaja kekotoran yang ada ya di mata dan juga di ya lubang hidung kita. Ya, semakin kerap, semakin banyak kita melakukan ya wudu ini ya, bermakna kita semakin sehat, kita lebih terjaga ya daripada serangan COVID-19 ini. Ini lebih mujarab tuan-tuan sekalian dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak ada sandaran daripada Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengar molek ni ya, kita tak payah ni kalut macam orang lain. Ya, orang lain tu tidak ada panduan, agama mereka tak ada panduan. Sebab tu mereka kalut. Ya, kita sebagai orang Islam adalah ya itminan, kata Ibnu Sina. Ya, dan tenang itu adalah sebahagian daripada ubat. Jadi kalau kita sudah tenang, ya, kita takut apa ya? Kita jangan gelisah seperti orang lain, kita jangan ya teraba-raba seperti umat-umat yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa taala sedang memberi separuh daripada ubat itu kepada kita apabila ya jiwa kita merasa tenang. Ya, dan separuh lagi ya kata ya Ibnu Sina ya sabar itu adalah separuh daripada penyembuhan. Jadi kalau kita iringi ketenangan dan juga kesabaran, bermakna ya proses ya penyembuhan itu sedang berlaku ya. Bila kita sabar itu sendiri sudah separuh daripada ya ubat ya, separuh daripada penyembuhan ya. Jadi kalau ditambah dengan separuh lagi, insya-Allah ya kita akan selamat daripada
daripada apa? Ya, wabak taun COVID-19 ini, ya. Apa doa dia? Ya, ikut sama-sama. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni rad. Ya Allah, berilah daku bau-bauan syurga dan dikau redha kepadaku. Ya, doa yang sangat luar biasa tuan-tuan, ya. Dalam kita mengambil air sembahyang, perbuatan itu di dunia, ya, tetapi ya batin kita menerobos ke syurga Allah, ke alam malakut sana. Ya. Bayangan kita, fikiran kita, benak hati kita, jiwa raga kita, ya, bila kita nak solat itu, kita semuanya itu sudah kita, ya, hadapkan, ya, kepada alam akhirat sana. Ya, sehingga kita berdoa, ya Allah, ya, mudah-mudahan Allah Taala berikan, ya, bau-bauan syurga tuan-tuan, ya. Subhanallah. Kita teruskan masa kita mencemburui kita. Baik. Selepas daripada mengeluarkan air daripada hidung, ya, kita, ya, membasuh muka. Menggunakan air dari hidung. Oh, ada mengeluarkan, ya. Tadi kita masukkan daripada hidung, ya. Kemudian kita, ya, keluarkan air daripada hidung. Mengeluarkan, ya, air daripada hidung itu pun ada doanya. Subhanallah, ya. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada hiduan neraka dan siksaan. Subhanallah, ya. Makna yang, ya, sangat mendalam tuan-tuan, ya. Di samping kita mengeluarkan air daripada hidung, keluar sekali dengan air itu kekotoran, ya, bakteria, virus, ya, apa segala macam. Mudah-mudahan, ya, coronavirus ini pun akan keluar, ya, apabila kita banyak, ya, berwuduk ini, ya. Di samping itu juga kita berdoa agar, ya, kita tidak menghidu, ya, bau-bauan daripada neraka Allah. Cukuplah, ya, kita memohon, ya, bau-bauan daripada syurga. Selepas itu kita membasuh muka tuan-tuan, ya. Kita membasuh muka, di waktu kita membasuh muka yang pertama itulah kita, ya, niatkan wudu, ya. Apa dia lafaz dia? Ikut nawaitul wudu. Ni tak betul, ya. Nawaitul wudu'a Biraf'il hadathil asghari Lillahi ta'ala Aku berwudu bagi mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Ya, di samping kita niat, kita basuhlah muka kita. Berapa kali kita basuh? 3 kali. Yang wajibnya pertama, ya, 2 dan ketiga, ya, itu basuhan sunat. Di waktu kita membasuh muka ini, ya, di sudut kesehatannya, subhanallah tuan-tuan, ya, wajah kita terdedah, ya, dengan matahari, wajah kita terdedah dengan udara, wajah kita terdedah dengan, ya, bakteria yang, ya, banyak di ruang udara, ruang angkasa kita ini, ya. Dengan syariat wuduk ini, dengan kita membasuh muka, maka muka kita akan bersih. Bayangkan tuan-tuan, dalam kita mengambil air sembahyang, ya, sekurang-kurangnya, ya, 5 kali 3, maknanya 15 kali. Ya, 15 kali sebab, ya, dalam satu wuduk kita basuh berapa kali? 3. Ya, sekurang-kurangnya 5 waktu. Jadi 3 kali 5, 15 kali kita membasuh muka tuan-tuan, ya. Bandingkan, ya, perbezaan di antara wajah-wajah orang yang, ya, dibasahi dengan air sembahyang dengan wajah-wajah yang tidak dibasahi dengan air sembahyang dalam sehari semalam. Ya. Mereka terdedah 24 jam, ya. Sedangkan, ya, orang Muslim, orang Islam, ya,
dibasuh mukanya ya sekurang-kurangnya 15 kali. Itu belum lagi ya dia sembahyang sunat, belum lagi ya dia ambil air sembahyang sebab nak baca Quran ya, nak ibadat itu ibadat ni ya, subhanallah, maha suci Allah. Dan tidak lupa ya, di dalam kita mengambil ya membasuh muka kita diiringi pula dengan doa supaya hati kita jangan lalai. Jangan kita waktu kita basuh muka ya hati kita kosong. Jangan pula ya yang lebih teruk lagi ya, kita basuh muka tapi hati kita fikir apa? Ya, fikir makanan, fikir kelaparan, fikir waktu kerja, fikir kawan, fikir bola, ya, fikir ya apa-apa permainan, fikir game, ya, fikir ya barang yang kita simpan, macam-macam lagi lah ya. Itu menunjukkan hati kita ya lalai dikala kita mengambil air sembahyang ya. Sebab itulah ya diajar ulama kita ajar ya dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Imam Ghazali ya mengajar ya, bagaimana ya untuk mengambil air sembahyang yang sempurna ya. Di waktu kita membasuh muka kita iringi dengan doa. Mari kita sebut doa. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu awliyaik wala tusawwid wajhi bidhulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkanlah mukaku dengan cahayamu pada hari cerahnya muka wali-walimu. Janganlah dikau hitamkan mukaku dengan kegelapan pada hari hitamnya muka musuh-musuhmu. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, nanti di akhirat ya wajah orang ya muslim, wajah yang dibasahi dengan ya wudu air sembahyang ini ya, wajah orang muslim akan bercahaya, terang benderang, putih tuan-tuan ya. Sebaliknya sewaktu di dunia ya, orang-orang yang tidak dibasahi dengan ya air sembahyang, air wudu ya, walaupun dia mandi, walaupun dia ya berenang di lautan ya, tapi dia tidak berwudu ya dengan niat wudu ya, maka nanti di akhirat wajah-wajah mereka akan ditukar menjadi apa? Menjadi hitam legam tuan-tuan. Semua orang kafir ya. Semua orang kafir yang kita nampak di dunia sekarang ini terang benderang ya, mereka cerah, kulit mereka lebih cerah daripada kita ya, tapi ingat ya, nanti di akhirat ya wajah-wajah mereka semuanya ya menjadi hitam legam. Ya, hanya wajah-wajah orang yang dibasahi dengan air sembahyang ini sahaja yang akan bersinar terang benderang, putih ya, putih bersih bagaikan kain yang putih. Subhanallah. Semuanya akan terbalik tuan-tuan. Ya, biarlah kita susah sedikit di dunia ya, kita akan ya mendapat kesenangan luar biasa di akhirat nanti tuan-tuan. Berbanding dengan orang kafir ya, mereka gembira waktu di dunia, tapi nanti mereka akan menangis di akhirat nanti ya. Baik, seterusnya apa? Ni nak kena habiskan tu Ustazah. Dah pukul 11. Pukul 11 ni. Kita tak buat 2 sesi untuk sambung besok. Ya, saya rasa ya kita buat 2 sesi lah ya. Lambat lagi ni, banyak lagi ni ya. Supaya kita kupas dengan lebih tenang, tenteram ya, mendetail ya, tidak tergesa-gesa ya. Jadi kita berhenti kepada membasuh tangan, kita berhenti kepada ya membasuh ya wajah, membasuh muka ya. Mudah-mudahan tuan-tuan ya, dengan kita amalkan ya amalan berwuduk ya lillahi ta'ala ini ya, kita akan diselamatkan di dunia dan juga di akhirat. Di dunia ni apa tuan-tuan sekalian ya, selamat daripada segala mara bahaya, bencana-bencana ni tuan-tuan. Jadi cukup ni tuan-tuan ya, dengan wuduk ini sebenarnya lebih ampuh ya, lebih mujarab daripada apa yang disebutkan, yang diviralkan, yang kita bahaskan di permulaan tadi tuan-tuan ya.
Ini yang diajar, ya. Malah WHO sekarang ini pun, ya, pihak kesihatan sekarang ini pun, ya, syorkan supaya, ya, kita memperbanyakkan membasuh tangan, ya. Islam mengajarkan kepada kita, ya, alang-alang kita basuh tangan, lebih baik apa? Ya, kita mengambil air sembahyang. Ya, kerana yang akan dibasuh ialah bukan sahaja tangan kita. Ya, kita berkumur-kumur, basuh mulut, lidah, gigi kita. Kita basuh apa lagi? Ya, hidung kita. Ya, hidung pula bukan luaran hidung kita, ya, tetapi memasukkan air ke hidung dan kemudian kita keluarkan balik. Yang akan keluar bersama-samanya segala bakteria, segala kuman-kuman, segala benda yang tidak baik yang memudaratkan kepada kita. Ya, kemudian apa lagi? Ya, kita basuh, ya, bukan sekadar basuh tangan, tuan-tuan, ya, tetapi kita basuh wajah kita, ya. Tidakkah coronavirus itu, ya, dia boleh merebak dalam tubuh kita melalui cairan di mata kita, ya. Jadi kalau kita memperbanyakkan basuhan, setiap kali wuduk kita basuh 3 kali, 5 kali kita ambil sembahyang, bermakna, ya, 15 kali kita basuh, itu akan menghindari kita. Itulah cara terbaik untuk kita menghindar daripada COVID-19. Ya. Inilah namanya yang diajar oleh Allah dan juga Rasul. Ya, yang ada sandarannya, ya, daripada Allah dan daripada Rasul, yang terang, jelas, ya, ada hadisnya, ya, dan ini memang syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengapa kita nak teraba-raba? Ya. Dan saya ingatkan kepada orang yang memviralkan itu, ya, jangan kamu pergunakan, sekali-kali kamu pergunakan nama Allah dan juga Rasul, ya, di dalam dakwaan kamu itu. Ya, itu hanya dakwaan palsu dan menyesatkan, tuan-tuan. Ya. Soalnya sehingga sampai kesesatan, tuan-tuan. Ya, apa sesatnya? Ya, mereka menyangka, ya, ni sekarang ni, ya, orang semuanya menyangka sumak itu adalah, ya, sabit daripada Quran dan juga, ya, hadis Nabi. Menganggap sumak itu adalah sunnah, ya, Nabi SAW. Ini adalah suatu pembohongan di atas nama Rasulullah SAW. Saya nak tanya, tolong jawab ke apa ni live tu, ya, di ruang komen, ya, agak-agak, ya, Nabi SAW redha ataupun tidak. Kalau seseorang mempergunakan nama Nabi SAW, ya, sesuatu perkara yang Nabi tidak pernah sebutkan, Nabi redha ke tidak? Jawab. Ya, jawapannya redha ataupun tidak redha. Ya, tolong jawabkan. Ya. Jawab dalam komen, jawab di ruangan komen, ya. Sebagai inilah, ya, syahadah kita. Kita menafikan, ya, kita menolak, ya, apa sahaja dakwaan daripada manusia yang tidak ada sandaran daripada Quran dan juga hadis Nabi SAW. Subhanallah. Ya, jadi dengan wuduk ini rupanya, ya, suatu, ya, syariat yang sangat luar biasa yang sepatutnya kita, ya, ajar kepada kaum-kaum umat-umatnya yang di luar sana. Mudah-mudahan semuanya akan mendapat, ya, hidayah Allah Subhanahu wa taala dan seluruh, ya, warga sunnah, ya, tetap tenang dan tetap sabar, insya-Allah sampai waktu dan ketikanya, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan angkat, ya, bala dan juga wabak, ya, yang sedang melanda, ya, di dunia sekarang ini. Itu sahaja daripada saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tolong, jawab yang tadi yang Ustaz tanya, redha atau tidak Nabi apabila yang sesuatu yang bukan daripada Nabi, tiba-tiba ada orang kata ini daripada hadis Nabi, ya, seolah-olah. Kalau apa pandangan anda, komen redha atau tidak, ya. Dan yang kedua, ya, sebelum Tata tutup, Tata nak ingatkan, ya, pada pesakit sunnah Nabi Muhammad SAW, siapa yang berpegang teguh dan yakin dia akan dikembalikan oleh Allah dalam masa bila-bila masa. Kita akan dikembalikan, akan kembali pada Allah Ta'ala bila-bila masa saja. Bukan kerana sakit pun kita akan dikembalikan oleh Allah, ya. Tapi kalau sudah menjadi itu satu ketetapan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ada yang kita kena ambil berat, ya, umat Nabi Muhammad SAW. Ada satu berita, iaitu berita yang besar. Apa dia kata ni? Dan tentang apakah mereka bertanya, apakah tentang berita besar itu? Dengar ada berita besar, ya, yang mereka masing-masing perselisihkan tu, ya, tentang dalam ni surah An-Naba ayat 1 hingga ayat 3, tentang apa yang manusia perselisihkan ni. Adakah apa berita besar ni? Jadi siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW kena percaya bahawa ada berita besar
Iaitu hari-hari di mana manusia ini akan dibangkitkan semula. Dibangkitkan semula. Jadi setiap amalan kita masih ada peluang dan kesempatan untuk ibu-ibu, suami, isteri, diri kita sendiri memperbaiki amalan kita selama ini. Mungkin kita hanya ambil sekadar zahir, ambil wuduk, tetapi kita tidak meletakkan dalam hati kita, dekatkan diri kita, apa yang kita ambil itu berkaitan dengan akhirat. Banyaknya wuduk kita, banyaklah kebaikan. Tapi dalam keadaan wuduk tu, kita dah bermulanya hubungan kita dengan Allah tu jangan diputuskan. Jadi apa yang Ustazah ingatkan, kebangkitan dan kehidupan di akhirat ni, bukan semua orang percaya. Sebab ramai orang kalau tanya dengan lidah yang tak bertulang, aku percaya ada hari akhirat. Kalau kamu percaya akhirat, nescaya kamu akan berubah. Perubahan apa yang kamu harus lakukan? Apa pun yang berlaku dekat sekarang ini, lihat kekuatan, kehebatan manusia. Setakat mana manusia itu dengan dunia. Setakat mana manusia dengan dunia. Setakat mana manusia itu dengan wang ringgit, kekayaan dan sebagainya. Dunia akan binasa, dunia akan semuanya tak akan ada. Sebab tu Nabi Muhammad SAW menyampaikan kabar berita kepada manusia. Ada satu berita peristiwa di mana orang-orang kafir pada waktu itu, Abu Jahal waktu itulah ambil peluang bila Nabi Muhammad SAW menceritakan ada peristiwa, iaitu hari kebangkitan. Ini bukan semua orang kalau zaman-zaman dahulu ni, kalau orang-orang dulu meragukan apa yang Nabi cakap ni, orangnya kerana kebodohan dan kerana pengetahuan ilmu mereka. Tetapi masalah zaman moden sekarang ni, orang masih meragukannya juga. Kenapa? Kerana kepintaran dan juga kerana terlampau banyak sangat ilmu dunianya, sehingga dia abaikan akhirat dia. Kerana terlampau cintakan dunia, maka dia abaikan. Kerana sombong dengan ilmu yang dia ada, maka dia mendustakan pada hari kebangkitan di akhirat kelak. Jadi nak bukti kita ni beriman pada hari kita dibangkitkan di akhirat, iaitu persiapan kita, iaitu nak jaga baik solat kita, jaga baikkan wuduk kita dulu. Dengan istinja kita, bila kencing kita kena berdeham. Pastikan anak-anak kita dekat rumah, tengok anak kita kencing, duduk dia macam mana, berdeham. Macam mana Ustazah kalau pesakit, kalau ada batu karang, ingat orang sakit batu karang, orang sakit ginjal, orang yang ada masalah gout. Di mana kesalahan mereka? Cara mereka beristinja. Lepas tu kalau pesakit Ustazah tak nak tengok perut pun, tak nak tengok usus dia, tak nak tahu cara dia berak, cara dia kencing, cara dia istinja dan sebagainya. Dia tidak mengikuti apa yang diajar oleh Allah Ta'ala dan juga Rasul. Bila tak ikut, mendatangkan mudarat. Sebab apa? Orang suka pada kemodernan. Sebab apa yang dilakukan kafir semua nak mudah. Sehingga saluran kita yang sepatutnya buang najis, kita tutup bahagian sisa perut kita sini, supaya najis kita keluar semuanya, kena berdeham. Itu kebanyakan diabaikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Dan kebanyakan yang kena sesa dalam azab kerana apa? Kerana abaikan deham tu. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah tolong perhatikan anak kita berdeham. Bukan duduk dalam kursi sekarang ni berak kencing, orang suka cangkung duduk atas tu. Tak ada cara. Kalau rumah lama kampung tu bagus. Kalau siapa ada rumah, tolonglah berubah. Janganlah kita buat cara moden, kita duduk macam tu aja, sehingga kan benda ni dia tak keluar semua tersekat. Sebab bila macam tu, cara najis kita keluar tu tak betul. Itulah punca batu karang. Tak payah nak kata batu karang tu apa, saya dah makan ubat. Bukan ubat-ubat tu yang anda kata ubat, saya dah makan ubat ni, makan ubat tu, makan ubat ni. Yang Islam ni mencegah lebih baik pada merawat. Jadi cara duduk berak kita, cara duduk kencing kita, cara kita berdeham, ini semua penting untuk mengelak. Dan bahaya paling besar bukan penyakit zahir saja. Allah Ta'ala tegur kita. Penyakit gout, buah pinggang, penyakit usus dan sebagainya, Allah Ta'ala tegur kita sebenarnya. Itu Allah Ta'ala tegur sebenarnya tu. Allah Ta'ala tegur kita melalui kata ni penyakit-penyakit. Dari mana datang sakit? Kita pun dah heran. Aku dah makan ubat supplement ni, aku dah makan macam ni, aku dah buat macam ni, tapi kenapa sakit? Sakit itu berpunca cara kamu beristinja, kamu abaikan ilmu fiqh. Kamu anggap benda tu remeh-temeh. Anda berak kencing macam mana, dah lah kencing je lah, berak macam mana pun tak kisah lah. Yang penting basuh jirus macam dah, itu kita rasa suci. Sedangkan lain,
yang diajar oleh Allah dan Rasul. Cara duduk Nabi ada. Besok insyaAllah Ustaz akan tunjuk cara istinja yang betul, supaya benda ni bagaimana proses itu adalah perubatan. Di awal untuk perubatan, kita nak tahu perubatan inilah dia perubatan. Perubatan ini adalah satu yang penting. Dalam ilmu fiqh itulah perubatan. Nak cari apakah nasihat mana pula yang tak kena Allah dan juga Rasul, dan kita minta nasihat. Dan cerita tentang perubatan sikit, makan ubat ni untuk buang kencing mana, untuk penyakit ginjal. Buat ni untuk buat macam ni, buat macam ni batu karang. Itu semua orang yang sakit gout dan sebagainya, betulkan balik cara buang dan cadar. Ingat kesan dia amalan solat kalian pun tidak diterima oleh Allah. Ngajilah Quran macam mana, solatlah macam mana sekalipun, kerana istinja kita tak sempurna, maka rosaklah semua amal ibadat. Ramai yang terseksa dalam kubur azab kerana apa? Walaupun dia seorang ahli subaya, ahli zikir, ahli apa sekalipun, kerana istinja. Jadi sebab tu umat akhir zaman dah banyak dapat penyakit gout, penyakit batu karang dan sebagainya. Lepas tu Ustazah kalau sakit tu, Ustazah bila cek, saya tahu, tapi saya tak maulah cerita secara direct, nanti orang malu. Melainkan kalau pesakit tu dah lama dia dengan Ustazah, Ustazah akan cerita betul serang, betulkan cara kalian beristinja. Sebab tu Ustazah ajak pesakit sunnah Rasulullah SAW ni, kembalikan balik supaya anda dah maklumat sunnah, cara cuci Ustazah dah betulkan, Ustazah dah sentuh sikit, betulkan bahagian-bahagian tertentu ini, bahagian saluran tu dah tersumbat, semua dah dibetulkan. Jadi sebab itu Ustazah suruh supaya benda ini tidak berulang. Cara tidak berulang ialah cara beristinja dengan betul. Jadi ini adalah poin yang penting. Kalau anda nak sihatkan diri anda, lepas tu kita pakai nasihat kita sebenarnya, doktor-doktor yang sebenarnya ialah guru-guru fardu ain ni. Itu adalah doktor kita. Sebab dia tahu hukum dan apabila kita melanggar hukum yang Allah Ta'ala tetapkan, cara berwuduk dan sebagainya, itu yang menyebabkan balak menimpa umat Nabi Muhammad SAW. Kerana kita ramai ke sekolah ni, kita hanya belajar bab istinja, teseskan setakat zahir, tapi kita tidak mengamalkannya. Kita setakat nak dulu periksa je. Lepas tu dapat jawatan, lepas tu dapat ini. Tapi kita tidak pernah terus kita tahu, macam ni Nabi cakap macam ni, terus buat. Jadi anak-anak tu tolong. Jadi bila kita belajar Facebook Live ni macam ni, kita nak buat macam mana keadaan terdesak macam ni. Tapi ibu-ibu di rumah lah, apa yang bila dengan anak-anak, bila dia dah dengar, praktikal lah dengan anak-anak. Dengar anak mengucap 2 kalimah syahadah. Lepas tu tengok anak cara istinja dia macam mana. Di sinilah ibu ajar berapa kali ajar. Duduk berdehem macam mana, salah cara duduk je ni. Jangan ajar duduk cangkung cara orang barat. Inilah dia. Apa sikit ikut cara barat. Yang sikit belum lagi tandas tu ke arah kiblat ke arah mana, membelakang ke kiblat ke apa semua tu lagi. Binasanya umat akhir zaman ini. Inilah dia, tak nak ikut agama. Dia anggap benda ni remeh-temeh. Akibatnya membaratkan diri sendiri. Jadi siapa ada penyakit gout dan sebagainya, terus terang dah datang batu karang, itu punca sebenarnya. Dosa-dosa anda, kesilapan anda di situ. Jadi istighfar. Sebab benda ni bukan perkara kecil, sampai kita wallahu alam, tak tahu macam mana, kita sebelum ni kencing tak berdehem betul-betul, benda tos tak keluar betul dan sebagainya, hingga mudaratkan diri kita, sehingga kita zalimi Allah Ta'ala. Kata aku tak pernah zalimi kamu, kamu yang menzalimi diri kamu sendiri. Jadi di sinilah yang Ustazah ingatkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang dicabar oleh orang lain, hari kebangkitan. Maknanya bukan semua orang percaya. Masalahnya orang dulu-dulu, masa zaman Nabi ni, orang yang memang jahil, mereka tak tahu pun perkembangan ni, memang mereka bila dengar mereka gelak-gelak ketawa. Tapi zaman sekarang, moden ni, orang yang tahu. Orang yang tahu tapi sombong, ragu, berpaling daripada Nabi, memandang seolah-olah dia tak cakap Nabi je ni, seolah-olah jadi di situlah benda ragu, benda apa itu yang membuktikan. Bukan setakat kerana ada jawatan, ada ini, ada itu, ada sebagainya. Hebat macam mana pun, kalau kamu tidak ada ilmu, kamu tidak amal walaupun sedikit, itu lebih bahaya. Jadi jangan rasa pelik-pelik sangat. Rasa kenapa aku jadi macam ni? Kena koleksi diri. Jadi penyakit ini berpunca dari perbuatan kita selama ini. Jangan kata tak ada apa-apa, aku buat ni tak ada apa-apa. Wah, ni sebabkan ini sebabkan itu. Kita duk fikir sebab lain. Sebabnya kerana kita tidak berhati-hati dalam istinja dan sebagainya. Belum lagi masuk tandas, keluar tandas lagi. Jadi di sinilah peranan sebagainya, permulaan masuk bilik air. Sebelum kita nak cucikan diri kita, pastikan kita kencing, berdehem. Berak tu kita berdehem. Untuk cucikan, pastikan yang terakhir tu, yang ada cara duduk dia tu semua. Nanti insyaAllah besok Ustaz akan praktikalkan sekejap untuk supaya kita dapat ilmu ni amat penting. Sebab
Ramai yang disiksa dalam kubur. Saya ingatkan, ya, amalan tak diterima kerana apa? Kerana perbuatan yang manusia akhir zaman tak nampak. Kita nampak amalan hebat, sembahyang, puasa, lepas tu syaitan tak kacau. Sebab apa? Syaitan tahu kau daripada awal-awal lagi kau dah kantoi dah. Sebab apa? Awal-awal lagi cara kau berstinjak pun dah tak betul. Jadi jangan kita tertipu dengan amal kita. Jangan memandang rendah pada amalan yang sedikit. Dan ingatlah pada pesakit sunnah Nabi Muhammad SAW. Buatlah persiapan bekalan kita untuk berjumpa dengan Allah di hari kebangkitan. Untuk apa aku sembahyang, untuk apa aku sujud pada Allah. Kerana kita ni dijadikan oleh Allah untuk kita kembali kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Kita ni ada amanah yang besar. Tujuan Allah hidupkan kita, jin dan manusia. Aku jadikan supaya kamu sujud beribadah kepada aku. Ya, janganlah kita melampaui batas. Cukup-cukuplah, ya. Kita tak tahu hari esok. Dan janganlah kita gundah gulana seperti orang yang tidak ada panduan. Cukuplah. Apabila kita ada daripada Allah dan juga Rasul, jiwa kita jadi tenang. Apa yang kena buat, ya, pastikan diri kita betulkan balik persiapan kita untuk berhadapan dengan kematian. Dan jangan anggap, ya, bila kita dekat dunia, dah mati dah tak ada. Itu orang kafir. Lepas tu dia orang kata nanti mati. Itu yang kita diugut-ugut. Kalau orang yakin dengan akhirat, kalau itu ketetapan Allah untuk aku melanggar hak-hak Allah, tidak sekali, ya. Kalau aku nak makan yang haram, yang halal ni kerana untuk hidup seminggu, untuk aku hidup setahun, untuk aku hidup 10 tahun, tidak sama sekali, kerana nyawa aku di tangan Allah. Sesungguhnya kita berusaha, kita berikhtiar mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan beruntunglah, kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Allah ingatkan sesungguhnya Allah yang memberi pintu hidayah kepada sesiapa. Allah yang mencampakkan keyakinan kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala beri kepada manusia tentang ilmu akhirat kepada orang yang Allah pilih. Hati-hati yang Allah Ta'ala pilih. Semoga kita adalah umat akhir zaman yang terpilih, hati kita mendekatkan diri kita dengan hari-hari akhirat, supaya jiwa kita menjadi orang yang lebih sabar. Kerana dunia ini adalah bukan tempat kita. Kerana yang tempat yang benar di sisi Allah Ta'ala, yang lebih luas, yang lebih hebat, hanyalah di akhirat. Iaitu akhirat yang Allah janjikan. Segala ujian di dunia yang kita tak dapat, ada yang Allah Ta'ala sediakan akhirat. Orang yang Allah cinta, orang yang Allah sayang, Allah Ta'ala kurangkan dunianya, tapi Allah akan lebihkan akhiratnya. Dan orang yang mencintai hari akhirat, maka gegaslah kalian, jagalah wuduk kalian, jagalah syahadah kita, berhati-hatilah kita. Dan mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah, mempunyai keyakinan kita semua akan dibangkitkan di akhirat. Dan kita akan berjumpa dengan Allah di dalam keadaan yang Allah redha kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW. Sekian daripada Ustazah. Minta maaf banyak, ya. Semoga apa yang kita ni, besok kita akan belajar lagi. InsyaAllah Allah izinkan pukul 9.30 malam, ya. Sambung belajar. Dan apa yang kita ada sikit, kita istiqomah, ya. Kita cuba praktikal, ya. Dan tolonglah, ya, cukuplah sia-sia selama ini pemikiran kita, hati kita susah hati kerana dunia. Susah. Jangan ikut orang kafir cara dia, kita orang Islam, ya. Susahlah akhirat kita masing-masing. Susah sangat akhirat kita. Sesungguhnya dari Allah kita datang, pada Allah kita kembalikan. Ya Allah, ampuni kami umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ampuni kekhilafan kami. Ya Allah, lindungilah ahli keluarga kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, kasihinilah kami, ya Allah. Ya Allah, berilah pertolongan pada umat Nabi Muhammad SAW. Perteguhkanlah kami, ya Allah, berdepan dengan Dajjal, Ya'juj, Ma'juj. Dan juga perteguhkanlah iman kami berdepan dengan ulama-ulama su' yang menyesatkan kami, ya Allah. Yang menghalangi kami, ya Allah, untuk yakin kepada kebenaran Al-Quran dan juga sunnah. Yang mana melupakan, melalaikan kami, bersabar kami di dunia. Untuk kerana bekalan kami adalah sebaik-baik tempat kami di akhirat. Ya Allah, lindungilah kami, ya Allah. Berilah kami tunjuk dan hidayah, ya Allah. Kasihanilah kami, ya Allah. Selamatkanlah iman kami, ya Allah. Mudahkanlah kematian kami, ya Allah, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, lindungilah ahli keluarga kami, ya Allah. Jauhilah kami pada musibah, ya Allah. Jauhilah kami pada musibah, ya Allah. Jauhilah kami pada musibah keimanan kami kepadamu, ya Allah. Jauhilah kami musibah keimanan, ya Allah. Jauhilah kami musibah keimanan, ya Allah. Selamatkanlah kedua bapa kami, anak-anak kami, cucu-cucu keturunan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perkukuhkanlah iman kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Berilah pertolongan kepada mereka yang berubah cara sunnah Nabi Muhammad SAW. Matikanlah kami dengan mati kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Allah. Berilah petunjuk dan hidayah pada semua umat Nabi Muhammad SAW di sebalik musibah
ini ya Allah. Berilah pertolongan kepada mereka ya Allah. Kembalikanlah mereka bertaubat kepadamu ya Allah. Kembalikanlah mereka bertaubat kepadamu ya Allah. Lindungilah mereka daripada segala kejahatan-kejahatan yang cuba membawa mereka merosakkan akidah mereka ya Allah. Engkau peliharalah kami semua dan kami umat Nabi SAW yang lemah ya Allah. Jauhilah kami pada musibah ya Allah. Jauhilah kami pada musibah yang besar ya Allah. La haula wala quwata illa billah ya Rabbi. Apalah daya kekuatan kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami umat yang kedir, kami umat yang lemah ya Allah. Kami umat yang hina-hina ya Allah. Kami adalah umat yang selalu melakukan kekhilafan dan dosa ya Allah. Tolonglah kami, kalau sebaik-baik penolong dan penyelamat kami ya Allah. Yakinlah kami dengan kebenaran akhirat. Yakinkanlah kami dengan syurga Allah Ta'ala. Takutkanlah kami dengan api neraka Allah ya Allah. Tumbuhkanlah nur cahaya dalam hati kami ya Allah. Ya Allah, bukalah pintu hati kami ya Allah. Apabila kami duduk gerun hati kami. Apabila kami solat ya Allah, kami menangis ya Allah. Jangan keraskan hati kami ketika kami di depan sejadah ya Allah. Apabila kami berdepan dengan Allah Ta'ala, jangan lalaikan hati kami seolah-olah kami telah melakukan dosa sehingga kau hijab hati kami, pendengaran kami, mata kami ya Allah. La haula wala quwata illa billahi al-azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.